Selamat sejahtera. Kami dari Kumpulan Golf ingin membentangkan tajuk berkenaan accountability awam, yaitu accountability dan audit, etika dan kritik urus tadbir korporat. Ahli kumpulan yaitu Belina, saya sendiri Cedric, Kelly, Michelle, Muhammad Zaki Hakimi, Nur Azizah, dan Valencia Thomas. Untuk pengenalan, Hubble 2007 mengatakan accountability mempunyai kos dan menjadi pengeluaran yang efisien dalam barangan atau perkhidmatan. Langkah-langkah seperti pemerhatian, menguji, mengukur dan membuat laporan adalah tidak perlu. Audit penyata kewangan merupakan contoh yang paling sesuai dan berpengalaman berkenaan kos accountability institusi. Wittgenstein 1965 menyatakan bahawa Profesor Moore dalam buku beliau yang bertajuk Prinsipia Etika menyatakan bahawa etika merupakan sesuatu yang umum untuk menyiasat sesuatu yang baik. Etika juga merupakan sesuatu yang tidak boleh diukur secara saintifik dan berlaku secara semula jadi. Letza 2008 menyatakan penyelewengan tabir urus korporat seperti skandal Enron dan WorldCom serta penurunan bekalan pasaran telah menjadi perdebatan berkenaan isu tabir urus korporat. Seterusnya saya akan menyerahkan pada pembentang seterusnya. Nama saya Valencia, saya akan membentangkan accountability dan audit dalam sektor awam. Konsep accountability dalam sistem jawat awam adalah di mana pegawai bertanggung jawab atas sebarang amanah dan tanggung jawab sepenuhnya terhadap sebarang implikasi dari apa-apa keputusan. Accountability penting dalam pejabat awam agar dapat memastikan setiap anggota dalam perkhidmatan awam bertanggung jawab menguruskan organisasi dan membelanjakan sistem kewangan mengikut undang-undang. Accountability dapat menjamin kutipan hasil yang cekap dan cepat. Konsep accountability dalam sektor awam banyak berkait rapat dengan pengurusan keuangan yang berkesan dan cekap dengan menggunakan sumber dan operasi daripada kerajaan. Dalam sektor awam, meminta kebenaran daripada pihak kerajaan harus dilakukan jika ingin menggunakan apa-apa sumber keuangan. Next. Seterusnya adalah audit. Audit dijalankan dalam dua kapasiti, yaitu pertama, juru audit memberikan penilaian yang bergantung pada kesesuaian struktur tabir urus organisasi. Kedua, mereka bertindak sebagai pemangkin perubahan, memberi nasihat dan meningkatkan struktur tabir urus organisasi. Audit juga penting untuk memastikan pengurusan prestasi dan accountability organisasi yang berkesan, menyampaikan maklumat risiko dan kawalan yang berkesan ke bahagian organisasi yang sesuai, serta menyampaikan maklumat secara berkesan di antara lembaga juru audit dalam badan pengurusan. Seterusnya saya akan menyerahkan kepada Belina. Pembentang. Next. Terdapat dua jenis audit, yaitu dalaman dan luaran. Untuk audit dalaman, ia merupakan audit yang dijalankan dalam organisasi. Audit dalaman sentiasa prihatin terhadap pencegahan penipuan di samping memperoleh kecekapan dalam penyampaian perkhidmatan. Yang kedua ialah audit luaran. Ia melibatkan tinjauan prosedur dan prestasi sistem oleh juru audit luar dan dilakukan di bawah naungan Ketua Audit Negara. Tujuan utamanya ialah untuk memastikan prosedur yang betul berhubung urusan kewangan, input dan output. Seterusnya, saya akan membentangkan etika dan kritik tadbir urus korporat. Untuk etika, menurut Akta 1987 adalah kewajipan dalam lembaga kerajaan untuk memastikan setiap aktiviti yang dijalankan penuh etika dalam semua peringkat firma tersebut. Menurut Potts Matuszewski 2004, syarikat yang dianggap beretika dapat mengekalkan tenaga kerja yang terbaik serta dapat mengeratkan hubungan yang positif dengan penjual, pelanggan, pelabur dan pemegang saham. Syarikat beretika juga dapat berkembang dengan cagaran yang mencukupi dan menghormati agar tekanan aktivis dan media dapat dikurangkan bagi melindungi reputasi syarikat. Berikut merupakan sebab etika tidak dapat dipenuhi. Yang pertama ialah memerlukan pengembangan kod etika untuk organisasi dan kemungkinan bahawa masalah sinisma
boleh timbul dalam kalangan pekerja sekiranya mereka percaya bahawa mereka dikawal oleh kod kelakuan tetapi pengurusan tidak dikawal oleh kod yang serupa. Yang kedua pula ialah ada kaitan dengan kod etika itu sendiri, di mana kebanyakan kod etika memusatkan perhatian pada bidang tingkah laku haram atau tidak beretika yang berkemungkinan akan mengurangkan keuntungan. Contoh tingkah laku ialah konflik kepentingan, penggelapan dan sogokan. Seterusnya saya akan menyerahkan kepada Kelly. Terima kasih Belina. Nama saya Kelly Shana Anak Thomas dengan nombor metrik 66352. Saya akan membentangkan kritikan tadbir urus korporat. Syantio 2018 menyatakan bahawa teori utama tadbir urus korporat tidak dapat memberitahu sama ada teori arus perdana hanya bergantung kepada etika pribadi yang telah meningkatkan kapitalisme atau pemegang saham yang masih tegas kepada prinsip. Etika pribadi juga wujud apabila komitmen satu pihak yang hanya mengikut pengurus sahaja dan bukan korporat sebagai badan. Seterusnya, penggunaan falsafah dalam teori tadbir urus korporat yang mengutamakan kecekapan telah membebankan matlamat lain. Penggunaan falsafah ini telah mewujudkan pihak-pihak berkepentingan yang telah diiktirafkan oleh pengurus melalui dasar keuntungan ekonomi, peribadi dan mengabaikan kumpulan-kumpulan yang tidak berkepentingan. Fenomena ini berlaku kerana komitmen tersebut boleh menyebabkan peningkatan atau pemeliharaan terhadap nilai tambah syarikat dan kelangsungan kewangan firma tersendiri. Hasilnya pembangunan lestari mencapai tujuan syarikat yang diserahkan kepada dirinya sendiri sudah tidak relevan. Oleh itu, organisasi yang tidak berkepentingan seperti Amnesty International menentang konsep tanggungjawab korporat sosial CSR kerana tanggungjawab korporat adalah untuk hak asasi manusia. Saya akan menyerahkan kepada pembentang seterusnya. Silakan. Terima kasih Kelly. Nama saya Michelle Fred, anak Napin, nombor metrik 66640. Jadi saya akan membentangkan contoh accountability dan audit di Malaysia. Di Malaysia, accountability masih diamalkan, contohnya di agensi kebajikan kerajaan. Dalam agensi tersebut, penyelia memainkan peranan yang penting kerana setengah pekerja mereka merasakan klien yang datang adalah untuk mendapatkan perkhidmatan secara percuma ataupun bayaran yang rendah. Serta itu yang menjadi punca kepada pekerja untuk melakukan tugas sesuka hati. Sekiranya perkara tersebut terjadi, itu yang akan menyebabkan matlamat sebuah organisasi tidak tercapai. Namun, apabila wujudnya penyedia yang bertanggungjawab untuk memantau dan mengawasi pekerja, accountability pekerja dapat ditingkatkan. Audit juga penting dalam sektor awam. Bagi pihak kerajaan, maklumat mengenai aktiviti kewangan amat diperlukan. Ini kerana sebahagian sumber pendapatan kerajaan yang diperoleh adalah hasil daripada cukai yang dikutip dari syarikat-syarikat tertentu. Audit turut penting bagi mengetahui hasil dari aktiviti perniagaan yang membantu dalam menambahkan hasil keluaran negara kasar. Oleh sebab itu, audit berperanan dalam sektor awam kerana dari situ terbentuknya keperluan pengguna penyerta kewangan dan juga keperluan perundangan menguasai audit. Sekian sahaja pembentangan dari saya dan seterusnya ialah Nur Azizah. Terima kasih Michelle Bird. Nama saya Nur Azizah Binti, metrik nombor 67101. Saya akan membentangkan contoh di luar negara, iaitu negara Afrika Selatan. Perintah dan masyarakat tidak dapat mempromosikan dan menegakkan tingkah laku etika semata-mata melalui penggunaan kod etika atau melalui penyebaran sejumlah undang-undang. Aristotle berpendapat bahawa manusia tidak semestinya berbudi pekerti dan etika mesti diajar dan diamalkan. Etika dapat dikenal pasti dengan penggunaan akal. Contohnya di Afrika Selatan, memerlukan budaya organisasi yang tidak hanya menyokong tingkah laku etika tetapi melihat bahawa ia juga menentukan dan menyokong tingkah laku yang betul dan salah pada seseorang individu dan institusi. Oleh kerana pegawai awam di Afrika Selatan beroperasi dalam masyarakat yang pelbagai, keyakinan etika dan tanggungjawab mereka terhadap masyarakatnya pasti akan diwujud. Sekian dari saya, seterusnya Muhammad Zaki. Terima kasih Nur Azizah. Metrik nombor saya 66775.
Contoh etika kerja di negara Jepun adalah para pekerja Jepun mengamalkan sikap menepati masa. Ini adalah satu sifat yang sangat sinonim dengan masyarakat Jepun yang sepatutnya dijadikan contoh oleh masyarakat kita. Bukan saja orang yang menepati masa, malah setiap aktiviti harian seperti densyar, kereta api dan bas akan datang tepat pada waktu yang telah dijadualkan. Di sini kita dapat lihat sikap Nihonjin mereka ini terhadap masa. Ini sikap yang perlu diterapkan di dalam masyarakat kita di Malaysia. Selain itu, orang Jepun juga mempunyai sikap jujur yang tinggi dalam diri mereka. Seperti yang kita ketahui, negara Jepun merupakan sebuah negara yang mempunyai rekod jenayah ataupun kes kecurian yang paling rendah. Isu ini juga jarang didengar di negara Jepun dan patusannya adalah rendah. Jika anda kehilangan dompet, anda akan menjumpainya semula di balai polis berdekatan. Seperti peniaga di Jepun pula, mereka akan membiarkan barangan niaga mereka tanpa dipantau oleh siapapun. Pembeli hanya perlu meletakkan wang pembelian dalam kotak yang disediakan sebagai tanda pembelian mereka. Sikap ini juga dapat mengelakkan daripada berlakunya jenayah rasuah di negara Malaysia sekiranya semua rakyat menjadi seorang yang jujur. Akhir sekali, orang Jepun sememangnya terkenal dengan sikap sopan. Sopan terhadap orang tua, orang lebih tua atau senior, senpai. Begitu juga sikap sopan mereka terhadap pelancong-pelancong asing yang datang ke negara mereka. Setiap kali masuk kombini atau kedai pasti akan kedengaran pekerja-pekerja mengucapkan Irashaimasu atau selamat datang. Hatta jika ada pekerja yang sedang bekerja nguruk lantas sekalipun, mereka juga akan memberi ucapan selamat sambil tunduk menghormati pelanggan yang datang ke kedai mereka. Apabila keluar pula akan diucapkan arigatou gozaimasu atau terima kasih. Satu pemandangan luar biasa bagi siapa sahaja yang pertama kali mengunjungi negara Jepun. Itu sahaja dari saya. Seterusnya saya akan serahkan kepada Cedric. Untuk kesimpulannya, accountability, audit, etika, dan pengurusan korporat mempunyai ciri masing-masing. Dan dalam sektor awam, semuanya memainkan peranan yang penting. Sebagai contoh, etika merupakan sesuatu yang dipandang mulia oleh masyarakat. Hal ini dapat menunjukkan betapa bermoralnya para pekerja dan betapa hebatnya sesuatu sektor awam tersebut. Diharapkan kesemua accountability, audit, etika, dan pengurusan korporat dapat diterap dengan lebih baik ke dalam sektor awam dan akan berfungsi dengan lebih baik pada masa akan datang. Itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.